Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam siri perbincangan Debaran PRU13 yang dibawa langsung menerusi IMR TV. Bersama kita pada kali ini adalah Saudara Zahid Ma'arif, iaitu Naib Presiden Perkasa merangkap Mursyidul Am Kelab Tibai. Tibai ini tolak individu bernama Anwar Ibrahim. Selamat datang yang bagi Saudara Zahid. Terima kasih. Dalam keadaan sibuk ni, saya dengar banyak ceramah ke sana ke sini dengan isu-isu pelbagai kali ini. InsyaAllah tuan-tuan dan sekalian, kali ini kita ingin membicarakan tentang satu tajuk yang penting, iaitu perkara-perkara yang kita jangkakan akan berlaku. Isu-isu kebarangkalian, kemungkinan-kemungkinan yang tak diduga mungkin akan berlaku pada bila-bila masa menjelang pilihan raya dan mungkin juga semasa berlakunya pilihan raya. Untuk itu saya ingin melontarkan soalan kepada Saudara Zahid. Mungkin beliau ada pandangan-pandangan yang mungkin mendapat maklumat yang tertentu, yang beliau mempunyai kenalan rapat yang boleh memberikan maklumat-maklumat tertentu yang kemungkinan perkara-perkara yang tidak diduga oleh rakyat akan dilakukan oleh Pak Pembangkang dalam menjelang PRU13 ini. Disilakan Saudara. Terima kasih Saudara Pengusi. Pilihan raya ke-13 kali ini diungkap oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai ibu kepada segala pilihan raya. Pilihan raya ini akan menentukan apakah ada lagi Islam sebagai agama bagi persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu dan juga hak-hak Melayu. Sebagai seorang yang pernah bersama dengan Anwar dalam Parti Keadilan Nasional satu ketika dulu, memegang jawatan terakhir saya sebagai Naib Ketua Pemuda. Dari pengamatan saya, daripada hubungan rapat saya dengan Anwar, saya melihat Anwar ini dia merupakan induk kepada pembangkang. Ya. Dia pemegang strategi pembangkang. Dan kadang-kadang Anwar mempunyai daya pemikiran untuk mencapai sesuatu matlamat itu agak luar biasa, tak terjangkau di fikiran orang biasa. Jadi sebagai seorang yang berpengalaman dengan beliau, saya menjangkakan beliau akan berbuat sesuatu di luar kotak pemikiran biasa. Dengan mengambil kira beberapa contoh yang berlaku di luar negara. Di Pakistan, kalau kita masih ingat lagi suatu ketika dulu, waktu berlakunya pilihan raya di Pakistan, ketika proses pilihan raya sedang berlangsung, pada masa itu kita dapat melihat kebangkitan Parti Pembangkang Utama Pakistan, pimpinan Benazir Bhutto bertanding menyertai pilihan raya Pakistan. Lawannya Presiden Pervez Musharraf, incumbent. Dalam satu rapat umum di Karachi, tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita kematian Benazir Bhutto yang mati dalam satu letupan bom di Karachi. Parti-parti pembangkang pimpinan Benazir Bhutto khususnya segera bangkit memberitahu kepada rakyat, menunding jari menuduh ini kerja buat Pervez Musharraf. Musharraf gagal mempertahankan diri dia daripada persepsi yang ditimbulkan oleh parti pimpinan Benazir Bhutto. Akibat dia sangat buruk. Pervez Musharraf kalah dalam pilihan raya. Yang menang parti pimpinan Benazir Bhutto. Benazir Bhutto memang dah mati, tapi yang untung suami dan anaknya menerajui parti dan juga negara Pakistan. Segar juga dalam ingatan kita satu peristiwa berlaku di Filipina pada masa zaman pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos. Pada masa itu, seorang pemimpin pembangkang di Filipina, pemimpin pembangkang utama, duduk dalam buangan di Amerika Syarikat, namanya Benigno Aquino, bapa presiden sekarang. Benigno Aquino duduk di Amerika Syarikat ketika proses pilihan raya di Filipina sedang berlangsung, memilih untuk pulang ke Filipina. Sampai di lapangan terbang Manila, tak sempat turun kapal terbang, Benigno Aquino dibunuh. Jadi parti dia segera bangkit menuduh bahawa ini kerja buat Marcos. Rakyat bangkit marah kepada Marcos. Apalah politik kamu ni sampai macam ni bunuh orang. Marcos tak mampu pertahan diri dia. Kesan dia amat buruk terhadap Marcos. Marcos kalah pilihan raya. Tetapi barang diingat, kedua-dua kes di Pakistan dan di Taiwan, sehingga sekarang parti yang mengambil alih tampuk pemerintahan negara-negara ini belum lagi mengemukakan sebarang pertuduhan rasmi
terhadap Pervez Musharraf di Pakistan dan juga terhadap Marcos di Filipina. Tapi maknanya saya yakin ini bukan kerja Marcos, tapi ini kerja parti Benigno Aquino. Saya yakin juga ini bukan kerja Pervez Musharraf, ini kerja buat pemimpin-pemimpin dan ahli parti Pakatan Pembangkang, parti pimpinan Bandar Seri Butong sendiri. Kerana tak sabar-sabar nak memegang tampuk kuasa. Di Taiwan berlaku macam tu juga. 48 jam sebelum pilihan raya berlangsung, parti DPP, pemimpin parti DPP, pemimpin utama pembangkang di Taiwan, ditembak. Tapi tak kena pada dia, kena pada baju dia saja. Dia bangkit, dia tuduh ini kerja buat Kuomintang, parti pemerintah. Tak tahan dengan kebangkitan rakyat. Kesan dia amat buruk. Kuomintang kalah pilihan raya. 3 bulan selepas itu, jawatan kuasa bebas, badan penyiasat bebas yang dilantik, memperakukan, yang menyiasat kes tembakan ini, memperakukan bahawa tembakan itu adalah komplot dan perancangan ahli parti DPP sendiri untuk kelirukan rakyat, untuk tipu rakyat. Malangnya keputusan pilihan raya tidak boleh diubah. Penemuan itu satu hal lain, tetapi keputusan pilihan raya tidak boleh diubah. Di Malaysia, kerana kemaruk nak jadi Perdana Menteri, kerana kemaruk dan betul-betul meroyan siang malam nak jadi Perdana Menteri, saya penuh yakin dan percaya Anwar boleh buat perkara ini. Boleh buat seperti di Pakistan, boleh buat seperti di Filipina dan boleh buat seperti di Taiwan. Kerana tiga-tiga ini menyaksikan resultnya menguntungkan orang yang kena tembak. Tuan-tuan masih ingat lagi? 2-3 bulan sudah, bodyguard Anwar Ibrahim, pengawal peribadi dia, dah tunjuk pistol depan orang ramai di Jasin. Laporan polis dibuat. Pistol ada dengan Anwar sekarang. Dalam keadaan di Lahad Datu, dengan dia boleh jumpa Nor Miswari, dengan segala macam penyusupan. Dia boleh jumpa Selatan Tai. Saya tak fikir, tak tolak kemungkinan Anwar boleh guna senjata tembak diri dia sendiri. Tapi kali ni tak kena pada dia lah. Kalau nak kena pun kena Azizah. Tengok dia punya lakon lepas ni. Anwar pelakon utama. Dia boleh berlakon depan rakyat. Oh, saya hilang isteri. Siap. Marilah kita ajak, marilah rakyat ramai-ramai. Kita sokong Pakatan Rakyat, dia katakan. Kita tumbangkan UMNO Barisan Nasional kerana dia tembak kena pada isteri. Saya tak fikir orang lain tembak. Tapi tuan-tuan, dia lupa parti-parti dua yang lain, PAS dan DAP juga kemaruk nak ke Putrajaya. Sama macam dia. Kalau dia tak buat kerja ni, barangkali PAS buat. Kalau PAS tak buat, mungkin DAP buat. Dia orang ni kemaruk nak pergi Putrajaya. Dia orang gairah nak kelirukan rakyat. Saya harap rakyat jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Dia boleh buat macam-macam ni. Adakah dengan isu yang insiden di Lahad Datu ni, kita nampak dari segi perkara-perkara yang kebarangkalian kemungkinan berlaku ni, boleh ada jadi penglibatan boleh jadi oleh Anwar Ibrahim? Boleh jadi Tuan Musi. Dia berjumpa dengan Nor Miswari, ketua pemberontak. Bila kita gambarkan Nor Miswari, ketua pemberontak, pemimpin gerila di Manila, yang kerja dia siang malam bergelumang dengan senjata. Dia tahu cara nak perang, dia tahu cara nak guna senjata. Ni kawan dia. Bodyguard dia sendiri ada pistol sekarang. Dan kita lihat Tian Chua sendiri, orang yang mula-mula membuat provokasi, ini angkara UMNO. Sebagai mungkin cara yang disebutkan oleh saudara tadi, ini juga akan digunakan. Sekali lagi dia akan tuduh UMNO. Tak semena-mena di Lahad Datu, pencerobohan di Lahad Datu, dia boleh tuduh UMNO. Kita boleh terfikir ke? Orang datang menceroboh negara kita, kita patut bersatu padu mempertahan, dia godak daripada dalam, ini kerja UMNO. Ini belum lagi Anwar kena tembak. Anwar kena tembak, tak ada orang lain lah. Memang UMNO dan Barisan Nasional lah. Bas dia kena baling, dia sendiri baling. Ini kerja buat UMNO dan Barisan Nasional. Dia terpampang gambar dia dalam video lucah bersama perempuan Cina, China Doll. Memang Anwar. Memang Anwar. Dia tuduh siapa? Ini kerja buat UMNO Barisan Nasional. Semua yang tak menguntungkan dia, ini semua UMNO dan Barisan Nasional. Ini kerja dia lah. Tapi saya pun hairan bed ajaib. Ada juga lagi kalangan rakyat yang masih bebal lagi yang boleh percaya dengan Anwar ni. Rakyat kena bangkit. Rakyat kena berfikiran matang. Dia tak boleh lagi dah terpedaya dengan Anwar Ibrahim ni. Menyentuh soal kemungkinan dalam proses pilihan raya. Dalam kempen pilihan raya. Ini sebelum pilihan raya kan kita nampak benda-benda yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Dia boleh buat sebelum pilihan dalam raya. proses pilihan raya nanti, agak-agaknya pada pengamatan Saudara Zaid yang biasa dah bergelumang Anwar Ibrahim ni, terlibat dengan Parti Keadilan Nasional dulu. Agaknya apakah kemungkinan yang boleh berlaku, tak kira daripada PKR sendiri ke, DAP ke, PAS ke, untuk memperandakan persepsi rakyat kepada pihak kerajaan lagi niagaan? Dia akan cari apa sahaja salah kerajaan, apa sahaja silap kerajaan,
Yang tak silap pun dia create jadi silap. Dia akan lapor kepada dunia. Dia akan panggil sok khabar seluruh dunia. Dia akan panggil CNN, Al Jazeera. Dia panggil sok khabar dunia yang dihalangi oleh Yahudi untuk memburuk-burukkan kerajaan. Dia akan buat. Dan dia akan jejaskan nama negara kita. Kan? Dia tak peduli. Yang penting bagi dia ialah dia menang dalam pilihan raya. Dia nak jadi Perdana Menteri. Dia nak pergi Putrajaya. Itu paling utama. Jadi soal nak menjaga maruah negara ni tak ada lagi dah. Sebab itu tuan-tuan saudara boleh tengok. Dia tulis surat kepada kerajaan Australia minta hantar wakil. Dia siapa? Dia pemimpin pembangkang. Sepatutnya permohonan untuk menjemput wakil-wakil daripada negara-negara luar ini mesti dibuat menerusi SPR. Satu kertas cadangan kepada kabinet mesti dibuat kepada Perdana Menteri untuk Perdana Menteri angkat. Kita ada permohonan daripada parti pembangkang kita nak jemput orang ni. Bincang dalam kabinet. Kerajaan buat keputusan. Kerajaan bagi respon. Ini tidak dia kata tulis surat. Macam dia Perdana Menteri pula. Dia dah terasa-rasa lah jadi Perdana Menteri. Sebab tu dah gila naik jet sekarang ni. Kan? Pergi mana pun naik jet. Minta orang iring. Saya tak pernah tengok orang kemaruk macam ni lah. Meroyan sangat nak jadi Perdana Menteri. Kalau dah gila sangat nak pergi Putrajaya ni, petang-petang bawa kereta lah, bawa Wan Azizah jalan-jalan pergi Putrajaya. Tak ada masalah. Mungkin dari segi pandangan saudara, banyak isu-isu yang dilakukan oleh pihak pembangkang, termasuklah isu-isu terbaru ni Lahad Datu, dan pilihan raya 2008 dulu pun isu Hindraf dengan merosakkan kuis sebagainya, mempengaruhi rakyat hanya Selangor. Dia termakan isu ni. Adakah dengan isu-isu yang akan dilakukan oleh Anwar Ibrahim selepas ini, termasuk isu Lahad Datu yang diperobok oleh Tan Chua ni, ianya akan memberi impak yang besar, pengaruh yang besar kepada rakyat sehingga mempengaruhi mereka untuk menolak Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang akan datang ini? Tak, Anwar tahu dia akan kalah dalam pilihan raya. Itu yang paling penting. Dia tahu dia akan kalah. 2008 saya akui ada kalangan UMNO yang pergi bagi undi pada pembangkang. Tapi gulungan ini sudah patah balik dah. Orang waktu tu orang tak kenal Anwar Ibrahim. Rupa wajah Anwar yang sebenarnya, the true colour of Anwar, the true colour of PKR, the true colour of DAP and PAS. Orang tak tahu. Tapi hari ni orang sedar dah. Bagi penyokong PAS ni pun sudah meluat dengan PAS. Pemecatan Dr. Hassan Ali. Umpamanya, Hassan Ali buat kenyataan lawan usaha memurtadkan anak Melayu, orang Islam di Selangor. Hassan Ali dihukum puang daripada PAS. Saudara fikir Dr. Hassan Ali tak ada pengikut ke? Saudara fikir Ustaz Nasaruddin tak ada pengikut ke? Isu kalimah Allah jelas, terang, lagi bersuluh. Kita duk tuduh Guan Eng, kita duk tuduh Anwar. Rupanya Anwar dedahkan hadis sendiri yang draft. Budak suruhan Budak suruhan DAP. Dia jawatan Presiden PAS ni pada nama dia. Dia yang sebenarnya pengurusi jawatan kuasa Biro Agama kepada DAP. Itu jawatan dia orang. Dia tukang draft. Tukang draft kenyataan 8 Januari itu dia tukang draft. Membenarkan kalimah Allah. Jual kalimah Allah. Saya tak fikir kita nak jadi kufur bersama-sama dengan mereka. Orang-orang ni akan bagi undi balik kepada UMNO dan Barisan Nasional. Buruk-buruk UMNO. Memang UMNO tak perfect. Saya nak bagi tahu UMNO tidak sempurna. UMNO ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifatnya sifat baharu. Tidak sempurna UMNO ni. Dalam ketidaksempurnaan UMNO, jasa dan budi baik UMNO dan sejak merdeka hingga sekarang, tak ada seorang pun boleh nafikan. Buat banyak dah. Ning Aziz kata Islam, nak tegak kerajaan Islam di Kelantan. Tuan-tuan Musi, 20 tahun lebih perintah Kelantan, satu masjid pun tak pernah bina. Masjid yang ada sekarang di Kelantan dibina oleh kerajaan UMNO, Barisan Nasional. Kalau dia ikut sirah Nabi lah. Nabi waktu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sesampai Nabi di kota Madinah, Yasrib pada ketika itu, Nabi tak cari roti canai, teh tarik. Nabi sampai dalam perjalanan yang sangat ketir. Sampai Nabi buat apa? Bina masjid dulu. Kenapa? Masjid adalah lambang kepada syiar Islam. Ini 20 tahun perintah Kelantan, satu masjid pun tak bina. Syiar Islam apa? Orang nampak benda ni, bukan orang tak nampak. Ladang rakyat kamu buka, gagal. Balak kamu tokak. Ini bukan benda kecil. Ini bukan isu kecil. Isu merosakkan alam sekitar. Orang nampak. Saya yakin orang yang nampak, yang perasan benda ni akan patah balik. Anwar pun duk kira dia tak boleh menang pilihan raya. Cara nak menang pilihan raya ialah kelirukan rakyat. Macam saya sebut tadi, isu tembak.
Dan mungkin juga lepas menang kerana dia nak pertahan kemenangan ini, dia boleh gadai negara ini. Ya, ya. Dia boleh gadai negara ini. Saya bawa buku perlembagaan, perkara 2 pasal 2 dalam perlembagaan persekutuan. Yang ini tuan-tuan dan puan kena baca. Penerimaan masuk wilayah-wilayah baru ke dalam persekutuan. Parlimen boleh melalui undang-undang menerima masuk negeri-negeri lain ke dalam persekutuan. Nak pindah perlembagaan, satu perkataannya. Nak pindah atau nak tambah, nak kurang dan sebagainya, kena two-third, 2/3 di Dewan Rakyat. Tapi untuk melaksanakan, tak perlu two-third, membandai dengan simple majority. Kita ada 222 kerusi. Masing-masing parti kalau dapat 111, makna hang government. Kerajaan tak boleh dibentuk. Takdirnya, barang dijauh Allah. Barang dijauh Allah. Parti Pembangkang, Pakatan Pembangkang hari ini menang dengan 112, Barisan Nasional 110. Misal kata, dengan kelebihan 2 kerusi ini, mereka boleh melaksanakan pasal 2 ini dengan membawa masuk Singapura. Singapura ada 99 ahli parlimen. Kalau 112 campur 99, ada 211. Kalau ini berlaku bila Singapura dah masuk, Melayu ni bangsatlah di tanah air dia. Melayu hilang kedaulatan di tanah air dia. Tak ada lagi raja Melayu dah. Tak ada lagi raja sebagai pelindung kepada agama Islam. Islam pun tak ada lagi dah agama persekutuan. Beginilah saudara saya sekalian, betapa getirnya debaran PRU13 yang akan datang ini. Kita akan jangkakan berbagai-bagai perkara yang tak diduga akan dilakukan oleh pihak pembangkang, khasnya Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya, DAP dan PAS. Dan yang paling kita bimbang sekali ialah isu terakhir disebut oleh Saudara Zahid tadi. Kemungkinan dia boleh bawa Singapura masuk ke dalam Malaysia bila dia dapat simple majority. Akhirnya kalau sebelum pada tahun 2008, bila DAP jatuh ke tangan bila Pulau Pinang jatuh ke tangan DAP, Lee Kuan Yew terbang dari Singapura ke Pulau Pinang berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kanan DAP. Di akhir pertemuan itu, Lee Kuan Yew membuat kenyataan kepada media, tidak menolak kemungkinan suatu hari nanti Malaysia dan Singapura kembali bergabung sebagai sebuah negara. Kita tak perasan benda ni. Tetapi dengan pattern ke arah itu sekarang kita nampak. Ke arah itulah perginya. Singapura air tak ada, tanah tak cukup. Mana lagi dia nak pergi? Dia tidak ada pilihan melainkan bergabung. Tapi dia nak bergabung pun dia tak nak rugi. Dia nak bergabung dalam keadaan dia untung. Dia menguasai negara ini. Yang itu kita kena ingat tu. Waktu tu Melayu tak ada harga lagi dah. Waktu tu kita akan menangis siang malam pagi petang selama-lamanya. Itu kena ingat tu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sesamalah kita fikir-fikirkan akibatnya, musibahnya kalau kita tak berfikir panjang, parti manakah yang patut diberikan mandat dalam PRU13 akan datang. Untuk itu, mula sama-sama kita rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, kesejahteraan, yang cintakan politik yang damai, aman dan ketuhanan Melayu, Islam ditegakkan, maka PRU13 bukannya PRU untuk kita mencuba, bukannya PRU untuk kita mencuba sesuatu yang mungkin tak boleh kita jangkakan. Yang sebenarnya perkara-perkara yang disebut oleh Saudara Zahid tadi sebenarnya telah pun berlaku di dunia luar seperti di Pakistan, di Taiwan, di Filipina. Untuk itu kita renung-renungkan, kita muhasabah supaya Malaysia tidak akan berlaku seperti mana di Pakistan, di Mesir, di Filipina, di Taiwan dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.